Assalamualaikum semua. Nama saya Zahid. Saya hari ini nak menceritakan tentang kisah seram saya sewaktu saya sekolah rendah dulu dekat asrama penuh. Benda ni berlaku dekat sekolah Hulu Langat. Okey, saya ceritakan dulu tentang asrama saya lah. Asrama saya ni berada betul-betul kira macam berhadapan dengan hutan simpan. So agak kat situ banyaklah binatang liar, bukan binatang liar je, macam-macam lagi lah benda yang kira berbahaya selain binatang liar, makhluk-makhluk macam tu pun mestilah ada, sebab kita sekolah pun kata sekolah yang menghafaz Al-Quran. So dah tentu-tentu banyak orang kata apa, gangguan lah kat situ. Okay, cerita dia macam ni. Asrama saya dia bukan macam asrama yang sekolah biasa, sekolah kebangsaan ke apa, dia tingkat-tingkat. Dia asrama lelaki dia panjang. Saya duduk bahagian hujung sekali. Sedangkan saya ni kira masa kecil saya memang penakut sangat cakap, nak kata macam bunyi pintu tu, sedangkan maksudnya angin tiup sikit saya dah takut. Okay, tapi saya tak tahu kenapa, memang saya ditakdirkan duduk yang tempat paling seram. Sehinggalah saya sekolah menengah pun sama juga. Okay, sekolah menengah tu nanti lain cerita, saya akan cerita pada slot yang lain lah. Okay, first asrama saya ujung sekali. Okay, sambung yang tadi. Saya ni kira macam nasib tak baik lah, sebab saya duduk paling ujung. And then ada bangunan tepi tu masih yang kosong, maksudnya tak ada penghuni apa-apa. And then sekolah kami baru ada kira ada modal untuk buka lagi asrama tu. Dia beli bangunan sebelah tu, dia pecahkan dinding untuk buat locker, kira macam makanan ke minuman ke boleh minum kat situ lah, sebab situ ada air kata apa, air minuman semua. Kita letak baju semua kat situ, sebab itu bilik locker. Kira macam apa kalau macam nak tukar baju ke, kita pergi sana. Okay, dekat bangunan yang sebelah baru buka tu, dia ada satu bilik air. Bilik air tu tak ada siapa guna lagi lah. Okay, masa tu saya tak tahulah saya orang first ke yang rasmi ke ataupun kawan saya dulu, tapi bilik air dia memang seram. Tingkap dia semua tak ada, kira macam kata apa, cermin tu semua dah tak ada. So first, okay, petang saya lepas dah semua, saya mandi, saya masuk bilik air tu, saya mandi, saya dengar macam ada something yang weird. Saya rasa macam ada orang dekat belakang saya ingat member saya kan, sebab baru lepas main bola tu. Orang selalu mandi sekali, kira macam kolah lah, mandi asrama. Siapa yang duduk asrama lelaki tahu lah macam mana. Okay, tiba-tiba saya dengar macam ada tapak kaki lah. Saya pun macam pandang lah, saya ingat kawan saya ke apa kan, tengok macam tiba benda tu, tak tahu lah, saya takut masa kecil. Saya macam dah dengar tu, saya macam tengok tak ada orang, saya pun cepat lah mandi. Saya pun pergi kira macam tukar baju semua lah. Okay, yang tu bagi saya tak apa seram, tapi saya penakut masa kecil tu. Okay, malam tu, okay, dah tiba malam ni yang dalam realiti saya memang takut lah nak cerita, sebab benda ni betul-betul adik-beradik saya pun tak tahu, saya sendiri lah yang simpan. Sebab saya memang dia dulu, saya cepat rasa daripada orang lain lah. Maksudnya saya, apa-apa yang berlaku saya akan rasa dulu. Macam okay, malam tu memang nasib saya malang. Saya tidur, okay, katil kita orang macam dah berdeka, standard asrama dah berdeka kan. Okay, saya bilik dah lah paling ujung. Lepas tu paling ujung lah. Okay, dia ada kira dah berdeka, ada dua, satu, dua. Lepas tu ni pintu tandas, tengah-tengah ni pintu tandas, bawah ada katil lagi. Okay, lepas tu malam tu saya tidur,
sebelah saya dua belah katil ni tak ada, kira tak ada orang lah. Kira memang malam tu tiba-tiba tak ada orang. Dua-dua belah katil tu tak ada orang. Atas saya pun tak ada orang, tepi saya pun tak ada orang. Saya seorang kat situ. Okay, saya pun dalam fikiran saya, aku kena tidur cepat. So saya, malam tu saya memang tidur cepat. Saya tidur cepat, tapi yang buat saya terjaga, kira rumah kena kat hari cerita. Okay, kira macam pintu tiba-tiba terbuka, pintu bilik air. Padahal dah hari tu memang orang ramai tak ada. Aku rasa tak logik kot kalau macam dah pukul 2-3 pintu tiba-tiba terbuka. Aku rasa sejuk, aku cepat jenihan terbangun. Okay, pintu bilik air tu mengarah kepada bilik air yang besar. Kira macam kat situ kau boleh basuh baju, kat dalam pintu bilik air tu ada lagi bilik air yang banyak. Kira macam dia kira master untuk ke pintu bilik air lah. Okay, lepas tu atap bilik air tu zinc. Aku pandang kat atap tu ada macam lembaga hitam tarik. Aku dah masa tu penakut. Kau rasa kalau kau jadi aku masa tu, aku rasa kau dah lari balik rumah ke apa kan. Kau telefon mak kau. Tapi aku kuatkan semangat. Aku baca pun patut. Aku tak ada nangis, aku tak ada apa. Aku tutup muka aku sampai esok pagi. Tu je aku boleh ingat. Memang seram lah aku. Ya, aku hampir-hampir nak tengok muka dia. Setiap baik masih aku perasan benda tu tarik, aku pandang tempat lain lah. Okay, setakat tu saja konten saya pertama. Maksudnya kisah seram saya yang pertama. Okay, kalau tak seram ke, ada apa-apa yang korang nak komen, boleh komen kat bawah. Tapi jangan lupa subscribe untuk support channel saya. Harap kurang ke, kasar ke, maksudnya daripada apa yang saya cerita tu, maafkan saya lah. Macam tersasul tadi contohnya. Okay, yang ni memang realiti hidup saya tak tipu. Okay, nanti saya akan bagi gambar-gambar yang kat asrama kalau saya boleh masuk lah asrama tu untuk lebih detail. Okay, sekian, terima kasih. Jap. Hai. So ada orang rekod kat ni. Nak ada soalan juga kan, macam asrama ni kat mana sebenarnya? Kalau ada macam ada orang tanya kan, nanti akan bagi tahu lah kalau akan video akan datang ke, ataupun bagi tahu sekarang ke? Dia macam macam nak buat surprise. Nak kata surprise tu tak boleh, sebab certain kita takut memburukkan asrama tu. Sebab kita kena sorokkan lah nama sekolah tu, sebab takut orang nak hantar belajar pun takut. Certain takut orang buat, so takut efek sekolah tu lah. Yes, takut efek sekolah tu. Sekolah tu masih wujud dan dekat Selangor lah, Hulu Langat, saya boleh beritahu. Sekolah tu depan dia memang hutan simpan. Memang hutan simpan depan dia. So siapa yang tahu, siapa yang kenal saya, dia tahu. So apa yang buatkan macam Zaid nak kongsikan kisah ni? Saya rasa benda ni pengalaman seram masa kecil yang saya rasa saya boleh rumuskan. Allah tu lebih tahu apa yang kita perlu. Maksudnya kita ni penakut, Allah bagi kita berani. Faham tak? Okay, maksudnya macam tu lah. Allah tak bagi apa yang kita nak. Kita nak macam contoh kita penakut, kita nak tidur dengan mamai, tak. Allah bagi kita apa yang kita perlu. Kat situ daripada kecil Allah didik kita. Okay, walaupun saya ni tak apa alim. Okay, saya dah jawab soalan anda dengan saya punya recording ni sekali. So macam apa iktibar yang kita akan dapat iktibar daripada pengajaran yang ni? Pengajaran ni macam saya cakap tadi lah. Kita kena tawakal, redha. Kalau dah berlaku macam tu, kita ingat Allah. Bukan setakat berlaku je. Kalau tak berlaku pun kita kena still dengan Allah. Kadang biasalah, kita manusia memang selalu lupa kan. Tapi jangan gunakan alasan lupa tu untuk kita lupakan selamanya. Okay, yang kurang-kurang semayang tu
semayang lah. Okay, yang kira macam mulut tu tak hati jaga, lebih kurang lah. Saya cubalah, sama-sama lah kita jadi baik. Okay. So ada apa-apa lagi tak untuk subscriber ataupun viewer-viewer kita? Saya rasa saya akan buat, kalau anda support saya lagi, walaupun anda tak support saya sangat pun, saya akan tetap buat video-video yang terbaik lah. Kira macam ni, maksudnya saya akan cuba untuk kongsi reality. Maksudnya selain reality seram, saya akan kongsi benda-benda lain juga dalam ni. Sebab tu guys, sebab saya akan kongsikan pelbagai-pelbagai lah, untuk macam travel, memasak, okay, orang kata review tentang makanan, saya akan buat lah nanti. Tapi buat masa ni saya akan buat video seram sebab saya bekerja. Just Sabtu Ahad je saya akan ada masa untuk upload video macam ni lah. Itu saja. Assalamualaikum.